Kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. 我们在天上的父，我们感谢你。 Jiwa kami tenang karena ada Tuhan yang terus memimpin kami. 我们的灵得到安宁，因为你一直带领我们。 Jiwa kami tenang karena di tengah-tengah gejolak dunia ini terus ada suara-Mu yang terus kami dengar. 我们的灵得到安宁，因为在这样浮躁的世界当中，你的声音是要容我们平安。 Karena itu pada hari ini kami sekali lagi ingin mendengar suara Tuhan. 因此，在今天我们再次想要再次聆听你的话语。 Suara Tuhan yang Kau titipkan bagi kedua hamba-Mu, baik yang bicara maupun yang menerjemah. 是你的声音，你托付给你的两位仆人。 Suara Tuhan yang setiap minggu itu mengarahkan kami untuk mengawali hari kami. 你的声音每一周的生命当中，在第一天的带领我们的一周的生命。 Suara Tuhan yang mengasihi dan membentuk setiap kami. 你的声音来塑造我们每一个人。 Karena itu kami ingin menyerahkan diri kami, pikiran dan hati kami. 因此，我们将自己和心思意念都交托在你手中。 Untuk Tuhan bersuara dan kami siap mendengar. 求你来对我们说话，我们也预备心来聆听， Bentuklah setiap kami, 塑造我们每一个人。 pakailah waktu ke depan. 求你来使用我接下来的时间。 Berbicaralah kami siap mendengar suara Tuhan. 求你来对我们说话，我们已经预备心来聆听你的话语。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom, silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. 主所爱的弟兄姐妹们，请坐平安。 Hari ini tema yang kita akan sama-sama renungkan yaitu orang Kristen dan Sabat. 今天我们要讲的主题是基督徒和安息日。 Saya ambil dari bagian firman Tuhan yaitu Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai 28. 我引用的圣经是来自马可福音2章23到28节。 Ayat ini akan dibacakan hanya dalam bahasa Mandarin saja. Untuk Indonesia saya akan tampilkan di slide. 我将会用中文来诵读一遍，印尼文直接在屏幕上显示出来。 Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai 28 dengan tema orang Kristen dan Sabat. 马可福音2章23到28节，它是来说这个基督徒和安息日的主题。 Demikian firman Tuhan. 第23节，耶稣当安息日从麦地经过，他门徒行路的时候，掐起麦穗来。法利赛人对耶稣说：“看哪，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他当大祭司亚比亚他的日子，怎么进了神的殿，吃了人都不可吃，唯独给祭司吃的陈设饼，又给跟从他的人吃了。他又对他们说：安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，所以人子也是安息日的主。” Demikian pembacaan firman Tuhan. 读经到此。 Bapak Ibu, tema kita hari ini sekali lagi adalah orang Kristen dan Sabat. 我们今天的主题就是基督徒和安息日。 Beberapa tahun yang lalu, 几年前， anak saya tiba-tiba berkata pada saya. 我的孩子突然对我说， Saat itu dia baru berumur 6 tahun. 当时他只有6岁， Dan dia mengatakan, Papa tahu enggak? 他对我说：“爸爸，你知道吗？ Orang yang paling banyak melanggar hari Sabat itu siapa? 就是最经常去犯这个安息日、去违反这个安息日的人是谁？” Lalu saya bertanya siapa? Dia berkata, Papa. 我就问他说是谁呢？他就说爸爸。 Dia mengatakan bahwa dia diajarkan bahwa Sabat itu harusnya kita tidak bekerja. 他被教导说，在安息日我们不应该是工作。 Tapi Papa itu justru di hari Sabat bekerja, bahkan lebih sibuk dari hari yang lain. 但是爸爸，你反而在安息日工作，甚至是比晴堂的日子更加的忙碌。 Saya cuma bilang pertama, kalau Papa tidak kerja, gereja tutup. 但是我只是跟他讲说，如果爸爸不工作的话，教会就不开了。 Bapak Ibu, bukankah ini seringkali kita tanyakan, apa itu Sabat? 这个我们不是经常会提起问说，安息日到底是什么？ Dan beberapa dari kita itu mengatakan Sabat itu adalah kita itu beristirahat, dan itu berarti tidak melakukan kegiatan apapun. 然后我们当中有一些人就说，在安息日我们就不应该去工作、去忙碌，不应该做任何事情。 Saat itu memang Sabat itu dimengerti sebagai rest. Kata Sabat itu berarti rest, istirahat. 在当时这个安息日就是被誉为说我们要休息。 Dan memang ini adalah sesuatu yang harus dilakukan karena ini adalah perintah Tuhan bagi setiap kita. 这个我们应当去遵行，因为这是神对我们的命令。 Dan bukan cuma perintah, bahkan ini juga dituliskan Tuhan pun melakukannya. 这个不只是一个命令，因为神他也如此行。 Ketika Tuhan Allah itu diceritakan mencipta,
当时在被记载说，当神去创造的时候， Setelah semua ciptaannya itu jadi, lalu dikatakan dia itu sabat, beristirahat. 当时候他所造的事物都已经被造好了之后，他就安息了。 Dan kemudian ketika Tuhan itu mengutus Musa menuliskan 10 hukum, 当这个神去差派这个摩西去写这个10条诫命的时候， salah satu hukum atau perintah itu adalah kuduskanlah hari Sabat. 当时其中一个诫命就是要洁净这个安息日。 Jadi Sabat itu bukan hanya perintah, tapi Tuhan pun melakukannya. 所以这个安息它不只是神的命令，它也是神也是如此行。 Dan Tuhan juga menuntut kita umatnya untuk melakukannya. 神也呼召我们也要去这样行。 Karena itu Bapak Ibu ketika saat itu mereka tidak taat, 当时如果他们没有去违背的时候， mereka itu tahu mereka akan dibuang oleh Tuhan. 他们知道他们将会被神撇弃。 Saat itu mereka mengalami berkali-kali dibuang, 当时他们已经经历了几次被神抛弃， dan itu menyadarkan mereka mengalami pembuangan karena tidak taat hukum Tuhan. 当时他们意识到，他们被经历这些好几次被神抛弃，是因为没有遵行神的话语。 Sehingga ketika mereka kembali dari pembuangan, 当他们从这个撇弃当中回来的时候， beberapa dari mereka memastikan kita jangan sampai dibuang lagi. 他们当中会确保说我们不要再被抛弃。 Karena itu mereka memastikan bagaimana agar tidak dibuang kita harus menaati hukum. 因此，他为了要确保不被抛弃，他就要去遵行这个律法。 Karena itu muncul beberapa kelompok itu yang bertugas menjadi pengawas agar hukum itu pasti dilakukan. 因此，又出现一组人是为了去确保这些律法是不被破坏的。 Karena jika tidak, kita akan dihukum atau dibuang lagi oleh Tuhan. 如果不这样做的话，我们会再次被神抛弃。 Sehingga mereka menyadari hukum itu sudah diberikan bagi setiap kita. 因此，这个律法已经被赐给我们每个人。 10 hukum Taurat dari Tuhan. 10个神的一个律法， Mereka itu menjabarkan dengan terperinci untuk memastikan agar hukum ini tidak dilanggar. 他们将以这样的一个律法已经详细的已经记载了，是为了不被违背。 Mereka itu menjadikan hukum ini menjadi peraturan, menjadi ratusan peraturan. 他们将这样的一个律法归结成一个几百条的一个规矩。 Dan mereka memastikan peraturan-peraturan ini harus dilakukan dari tradisi menjadi tradisi dari turun temurun. 他们确保这些律法或者是这些规定的话，能够传承下来，成为一个传统。 Bahkan beberapa dari mereka itu katanya sampai mengatakan lebih baik satu orang mati daripada satu bangsa dihukum. 因此他们会说出一些话说，最好是比起一个民族被惩罚，还不如一个人因此而牺牲。 Dan kelompok-kelompok ini mirip seperti yang kalau di Indonesia kita sebut sebagai pecalang. Pecalang itu seperti pengawas adat agama. 这样的一个来监督的人，他就是为了要去监督这些信仰的一个规定，它不被破坏。 Jadi mereka itu seperti polisi yang mengawasi dan memata-matai agar orang Yahudi itu tidak melawan atau tidak menaati hukum. 他们就像是我们现在所说的一些警察，为了来监督那些犹太人，他不违反这些规定。 Karena itu Bapak Ibu ketika mereka itu mendengar ada satu kelompok yang suka sekali melanggar hukum, 因此，当他们听到有一组人经常去违背这样的一个规定的时候， yaitu Yesus dan murid-muridnya. 也就是耶稣和他的门徒。 Pasal sebelum yang kita baca itu Yesus itu dan murid-muridnya dianggap tidak berpuasa. 就是在之前的章节当中，我们看到耶稣他认为说耶稣没有禁食。 Nah kelompok-kelompok reform ini mulai mengatakan ini kelompoknya Yesus ini kelompok kontemporer. 他们就一开始说这些耶稣的这一组人他违背了这个律法， Ini kelompok yang kurang alkitabiah. 他们没有遵行这个圣经的这个命令， Sehingga mereka itu terus memata-matai untuk melihat Yesus itu sungguh-sungguh orang Yahudi sejati atau tidak. 所以他们就一直在监察这个耶稣到底是不是真正的犹太人。 Karena itu dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi. 因此，在刚才我们所读的经文当中所说， Setelah sebelumnya dikatakan melanggar puasa, tradisi puasa. 之前他已经说耶稣已经违背了这个禁食的这个诫命，这个律法。 Lalu dilanjutkan suatu kali pada hari Sabat. 然后他再说，当时在安息日， Yesus itu berjalan di ladang gandum. 耶稣从麦地经过， Tapi murid-muridnya itu yang berjalan bersama dia kemudian didapati memetik bulir gandum. 然后当时和他同行的门徒在
当时掐了麦穗。 Nah, polisi adat orang Farisi ini yang sudah mengawasi akhirnya memergokinya. 当时法利赛人他已经开始去查看或者是监督他们的时候，他就发现了这个事情。 Karena itu Bapak Ibu, kalau ini orang lain mungkin sedikit dibiarkan. 如果这个是别人的话，可能就放任这样子的事情。 Tapi ini adalah kelompok pemberontak yang terus-menerus melanggar. 但是这是一群经常违背的一群人， Daripada nanti kita satu bangsa dihukum, 比起我们到时候一个民族都被惩罚， mereka mengawasi dan betul saja hari Sabat, murid-muridnya dan Yesus ini kedapatan melanggar. 他们去监督，他们发现这个耶稣和他的门徒去违背了这个安息日。 Karena itu mereka langsung mengatakan, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. 所以他们会说，他们在安息日为什么做不可做的事？ Bapak Ibu, saat itu hari Sabat cuma dituliskan dalam hukum, kuduskanlah hari Sabat. 当时在这个律法当中就要写说要使这个安息日成圣。 Tapi untuk memastikan jemaat itu menguduskan hari Sabat, 他是为了要去确保这个会众来去洁净这个安息日， mereka perlu membuat peraturan yang menjabarkan apa saja yang boleh dan tidak boleh. 他们就详细的写下规定，说是哪些事情可做，哪些事情不可做。 Salah satunya yang tidak boleh adalah tidak boleh mengangkat tilam. 其中一个就是不能举物，不能托举东西。 Makanya kalau kita lihat di Alkitab, Yesus itu menyembuhkan lalu mengatakan, angkat tilammu dan berjalanlah. 当时在那个圣经当中有说，拿起你的褥子，然后走了。 Ini suatu tindakan pelanggaran. 这是一个违背了这个是违背圣经这个规定的一个行径。 Lalu ketika kita berjalan, masa tidak boleh jalan sama sekali? 但是我们在行走的时候，难道不可以完全不可以走路吗？ Karena itu mereka membuat peraturan jalan boleh, cuman tidak boleh, misal lebih dari 2 kilo. 因此他们会有些规定写说可以走路，但是不能超过2公里。 Demikian juga banyak sekali peraturan yang mereka tuliskan. 很多是规定他们写出来了。 Dari satu peraturan, kuduskanlah hari Sabat, menjadi ratusan peraturan. 从一个圣洁这个安息日成为上百条的一个规定。 Bahkan katanya sampai sekarang pun mereka masih berdebat untuk memunculkan peraturan-peraturan baru. 甚至他们现在还在议论说要起一个新的条例。 Misal kalau kita nge-charge handphone itu termasuk melanggar hari Sabat atau tidak? 比如说我们去充这个手机的电的话，手机这个算不算违背？ Mencet lift di apartemen itu diperbolehkan atau tidak? 就是在公寓里面，我们去按那个电梯的按钮，我们是否是违背了？ Jalan tidak boleh 2 kilo, kalau naik skuter boleh atau tidak? 就走路不可以超过2公里，但是如果我们骑那个电动的那个车，我们是否是不是违背？ Dan dari sekian banyak peraturan itu didapati murid Yesus itu melanggar. 然后从众多的这样的一个规定当中，他们发现耶稣的门徒已经违背了。 Dia memetik bulir gandum berarti seolah-olah dia bekerja di hari Sabat. 就是他掐了麦穗，就好像他在安息日已经工作了， Dan itu adalah pelanggaran. 这是一个违背的一个行为。 Tapi kita perhatikan bagaimana Yesus itu kemudian menjawabnya. 但是我们看耶稣后来怎么回答他， Justru Yesus itu memberikan jawaban yang mengejutkan. 就是耶稣反而给他们回答了一个意外的一个答案。 Dia mengatakan, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? 他回答说：“经上记着大卫和跟从你没有念过大卫所做的事情吗？” Dengan kata lain, kamu katanya ahli Taurat, 就是意思是说你不是一个圣经专家吗？ tapi pernah nggak baca Taurat baik-baik? 你是否曾经好好的阅读过这个律法？ Dan Yesus itu mengutip dari Imamat dan dari 1 Samuel untuk menjawab. 他从这个之前的撒母耳当中回答他们。 Dikatakan Daud itu ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, 就是他说当时大卫和跟从他的人缺乏食物的时候， Daud itu masuk ke rumah Allah waktu Abiatar itu menjadi imam besar. 就是当亚比亚他做大祭司的时候，他进了神的殿。 Dan karena kelaparan, dia itu makan roti sajian yang tidak boleh saat itu dimakan. 他因为饥饿，他吃了那些陈设饼，是别人不可以吃的。 Itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. 他只有大祭司可以吃。 Tapi kalau kita membaca di 1 Samuel, Abiatar bahkan mengizinkan Daud. 但是我们如果看撒母耳的时候，他反而去允许大卫去吃， Sehingga Daud itu memakannya dan juga memberikan kepada pengikut-pengikutnya. 然后大卫就吃下，并且分给他跟从他的人。 Jadi Yesus itu mengatakan, pernah nggak baca bagian itu?
所以耶稣问他说：“你们念过这段经文吗？” Bapak Ibu, jawaban ini seolah-olah Yesus itu mengingatkan pada peristiwa Daud. 这样的一回答，就反而是提醒他们这个大卫的事项。Daud yang saat itu seolah-olah punya hak mengubah peraturan, 大卫在当时他是有权柄去改变这个规定的， bahkan disetujui oleh imam, 甚至是大祭司所允许的。 padahal dia itu belum naik tahta, belum sungguh-sungguh menjabat sebagai raja. 当时他还没有真正的登基为王， Meskipun dia sudah diurapi sebagai raja yang dipilih oleh Samuel. 就算当时他已经被高立，就是被被选为王的时候。 Jadi seolah-olah Yesus ingin kita mengingat siapa Yesus saat itu juga. 所以当时耶稣就是想要让他们知道耶稣是谁。 Dia adalah juru selamat yang diurapi juga. 他是一个被高立、被恩高的一个救赎主。 Dia diutus, dipilih, dia datang ke dunia. 他被差遣来到这个世上， Meskipun dia belum sepenuhnya naik tahta atau dia itu menyelesaikan karya penyelamatannya. 就算他当时还没有完全的完成他的工作。 Jadi jika Daud saja punya hak, bagaimana Yesus tidak punya hak? 所以如果连大卫都有这个权柄的话，那耶稣呢？ Lagi pula Yesus mengingatkan Daud saat itu menerobos tradisi bukan karena tidak taat. 所以当时耶稣说，大卫当时违背这个传统，不是因为他不顺服， Tapi ada kondisi tertentu yang dia tidak mau tidak mau harus melakukannya. 而是因为当时的情况逼迫他这样做。 Yesus ingin mengingatkan saat ini pun juga sama kondisi yang berbeda khusus. 耶稣提醒他们说，现在的情况也是如此， Yaitu di mana Yesus itu sudah hadir dan dia ingin menggenapkan hukum itu. 就是当耶稣已经来到了，他想要去完成这些律法。 Yesus ingin mengingatkan bahwa hukum diberikan untuk mengatur kita, bukan kita itu kemudian diikat oleh hukum. 耶稣想要提醒我们，我们是要去遵循这些律法，但是不是被这些律法所约束。 Karena itu Bapak Ibu bagian sebelumnya ketika ditanya kenapa muridmu tidak berpuasa. 所以在之前的经文的时候，他问说为什么耶稣不禁食？ Yesus menjawab sama seperti semangatnya pada bagian ini. 耶稣也是像这样的一个经文一样回答他。 Masak ada mempelai tapi orang ini berpuasa. 但是为什么有新郎，为什么这个人要禁食呢？ Bapak Ibu saat itu menikah beda dengan kita saat ini. 在当时结婚，与我们现在结婚的习俗不一样。 Kalau saat ini pagi diberkati, malam pesta, besok mikirin utang, ngelunasi pesta. 如果现在的话，早上我们在这边接受这个祝福，然后晚上我们有摆设喜宴，然后明天我们就会去想我们的这个欠款。 Cuma satu hari pesta saja membuat kita itu beberapa bangkrut. 只有一天的一个晚宴时，让我们就破产了。 Tapi saat itu pesta itu bisa 1 minggu ketika mereka menikah. 但是在当时他们结婚会设宴1周， Mereka harus terus menyuguhkan makanan, terutama yang harus ada itu anggur. 他们必须要一直在准备这些食物，尤其是那个葡萄酒。 Jadi tidak mungkin orang yang menikah itu kemudian harus melakukan tata cara puasa. 所以当时这个人在这个设宴的时候，他没有办法去遵循这个禁食的这个传统。 Sehingga misal mereka tuh rutin puasa Senin Kamis, kalau menikah masak khusus Senin Kamis ditutup anggurnya. 所以在当时，如果在周一到周四禁食的时候，如果他们摆宴的话，周一到周四他们是不可能去关闭这个设宴的。 Jadi karena mereka sedang bersama mempelai, mereka tuh diizinkan melakukannya. 所以当时当他们和新郎一起的时候，他们是被允许去这样做。 Karena Yesus sedang bersama mereka, Yesus ingin mengembalikan untuk apa peraturan diberikan. 所以当时耶稣再次跟他们去提醒他们说这些规定是为什么而设立的。 Karena itu dia lanjutkan dalam bagian berikutnya peraturan Sabat itu diberikan karena ini. 因此他在接下来的经文说，安息日是为了这样而设立的。 Yesus mengatakan hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya. 耶稣说安息日是为人设立的，不是相反过来。 Jadi Sabat itu diberikan untuk mengatur setiap kita sebagai umat Tuhan. 所以安息日是为我们作为神的子民来设立的。 Tapi bukan berarti ketika peraturan itu sudah diberikan, hukum sudah diberikan, 因此不是说当这些法律或这些规定设立之后， hukum itu menjadi Tuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri. 这样的一个律法高于这个神，或者是高于我们的主。
Berapa banyak orang itu lebih menaati hukum daripada menaati Tuhan itu sendiri. 有多少人是更加的去遵行这个律法，而比起遵行神的话语？ Bahkan berapa banyak gereja itu yang membela peraturan gereja, tata gereja daripada Tuhan itu sendiri. 反而有很多的教会反而去更多的支持这个传统或者是这个规定，比起去遵行神的话。 Jadi kalau Tuhan itu dibantai, tidak apa-apa. Tuhan itu maha pengasih. 如果我们去违背神的话也没关系，因为神是那个施恩惠的主。 Asal jangan gerejaku sistemnya atau peraturannya itu dipertanyakan. 只要你不去反问我们教会的这些规定的话， Untuk yang peraturan saat itu ditaati seperti demikian, 在当时这个传统是这样子去遵行的。 Tuhan ingin mengingatkan peraturan dan hukum itu diberi untuk mengatur hidup manusia. 神想要提醒他们，这个规定是为了人的是为了来摆正，或者是为了使人的这个生命有规矩。 Bukan untuk menjadi Tuhan yang harus kita taati sampai kita itu lupa kondisi apapun. 不是为了来控制我们，让我们去忘记这个神。 Karena itu Yesus tutup dengan kata-kata anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. 所以耶稣说，人子也是安息日的主。 Dengan kata lain, dia juga bukan mengajarkan peraturan itu ada untuk dilanggar. 换句话说，他不是说这个规定是为了被违背的， Bukan berarti semua kita juga bisa seenaknya mengubah hukum Tuhan. 并也不是说我们每个人都可以随心所欲的去改变这个规定。 Tapi Tuhan ingin mengingatkan dia sebagai pembuat hukum untuk apa hukum itu dari awal diberikan. 但是他是为了再次提醒我们，他作为这个创造这个律法或者是规定的人，他是提醒我们为什么有这样的一个规定。 Bapak Ibu, karena itu kita perlu melihat Sabat itu di dalam Alkitab itu diberikan untuk apa. 因此，我们要看这个圣经当中这个安息日的作用是什么。 Sabat memang bisa diartikan istirahat, 安息可以被意思为是休息， tapi istirahat itu tidak pernah dituliskan dalam Alkitab karena Tuhan itu lelah. 但是在圣经当中，它的安息日不曾说明是因为神已经疲倦了。 Ketika Tuhan itu beristirahat setelah selesai mencipta, 当创造这些万物之后，他安息， tidak pernah dituliskan Tuhan istirahat karena kelelahan. 他不曾写说是因为神疲倦。 Jadi sudah beberapa hari dia mencipta bersuara, mencipta terang jadilah terang. 所以他已经说好几天去创造这个世界，他去说这个要有光就变有光。 Lalu hari terakhir ciptain manusia, dia membentuknya dengan debu dan tanah. 然后在最后一天，他用尘土来创造人， Lalu Tuhan mulai kelelahan, 然后神就开始疲倦， lalu bilang ternyata rumit juga ciptain manusia. 然后他就说创造人非常的 Terlalu rumit menciptakan manusia. 创造人非常的复杂。 Lalu begitu jadi Tuhan itu lelah, lalu tidur, tidak melakukan apapun. 所以当创造完人之后，他就非常的疲倦，他就去休息。 Seperti beberapa dari kita yang sudah dari awal minggu sampai akhir minggu bekerja, 就像是我们从一周从第一天到最后一天，一直持续工作， lalu Sabat itu kita tidur kelelahan, makanya telat ke gereja. 然后在安息日我们就休息，然后就迟到来教会。 Sabat kita kelelahan, makanya sulit diajak pelayanan. 在安息日我们觉得非常的疲倦，所以我们就没有去参加服事。 Tapi dari awal dituliskan di dalam Alkitab, Tuhan itu Sabat melakukan itu bukan karena kelelahan. 但是在圣经当中写说神休息安息是不是因为疲倦？ Selesai mencipta, Tuhan bukan tidak lakukan apapun. 是创造完万物之后，他不是不做任何事情， Tapi dia memberkati ciptaannya, dengan kata lain dia menikmati dan mengatur ciptaannya. 而是他祝福他所造的。 Berarti jika Sabat itu bukan karena kita berhenti akibat kelelahan, 所以这个安息日不是因为疲倦而停止， tapi kita itu menikmati dan pengaturan Tuhan, 而是我们去享受神的这个的规定。 berarti Sabat itu harusnya kita responi bukan tidak melakukan apapun. 所以在这个安息日，我们要回应神，不是什么事情都不做， Tapi harusnya kita pun juga sama menikmati dan hidup di dalam pengaturan Tuhan. 而是我们要去享受，并且活在神的这个律法或者是规定当中。 Bapak Ibu, bukankah kita itu yang dikatakan restless atau tidak bisa beristirahat? 我们不是经常说是没有办法休息吗？
Itu ketika kita berputar-putar mencari dan tidak menemukan yang kita cari. 但是因为我们始终去追寻我们想要找的，但是找不到。 Sampai kita menemukan satu tempat peristirahatan yang benar, baru kita bisa rest, sabat. 直到我们去找到一个让我们能够真正休息的地方，我们才能真正的安息。 Dan peristirahatan itu bukan karena kita tidak bekerja. 但是这样的一个休息或者这样的一个安息，它不是意思不是说我们不工作。 Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tidak bekerja, kita kadang-kadang justru restless, banyak pikiran. 我相信，当我们没有工作或者不做任何事情的时候，我们反而没办法去休息，因为我们会去想很多事情。 Kita kerja lelah, tapi berhenti bekerja, kita mulai lelah mikir besok makan apa. 但是如果我们已经停止忙碌的工作，我们就会开始去想，我们明天要吃什么。 Kita terus berputar, dan dengan kata lain, istirahat itu bukan tidak bekerja. 我们就一直在这样的一个循环当中，但是并不是说我们不工作。 Istirahat itu justru masuk, berhenti sejenak, menikmati dalam pengaturan Tuhan. 这样的一个安息，它反而是进入到享受神的这个规定或者是诫命当中。 Dan itu berarti kita juga mempresentasikan ini hidup yang benar di hadapan Tuhan. 但是我们也是同样，我们也是在彰显这个神，我们在领受神的祝福当中能够活出平安。 Mempresentasikan melalui sabat itu damai dan berkat Tuhan. 我们能够彰显出神的恩典，使我们能够平安。 Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sabat itu sekali lagi bukan istirahat karena kita lelah. 因此，我们再次强调说，这个安息不是因为疲倦而休息， Bukan juga kita tidak melakukan apapun. 也不是说我们不可以做任何事情。 Tapi sabat itu kita mencoba untuk menikmati hidup dalam pengaturan Tuhan. 但是在安息日当中，我们要试着去尝试在他的规定，在他的诫命当中去生 Dan 活。 ketika kita mengetahui apa yang Tuhan itu inginkan, 当我们知道神想要的是什么的时候， kita lakukan tindakan baik itu agar kita bisa menjadi berkat di hari sabat. 我们能够在这个安息日当中去行这样的善事，成为别人的祝福。 Dan perlu diingat bagi orang Kristen kita berbeda dengan orang Yahudi, sabat kita itu adalah hari Minggu. 我们要记得的是，我们是基督徒，所以这个安息日是我们的第一天。 Dan hari Minggu itu bukan hari terakhir tapi hari pertama. 这个安息日是星期日，但是星期日不是最后一天，是第一天。 Dan hari pertama ini kita diingatkan, diberikan pesan dari Tuhan. 在星期日，神给我们的一个讯息。 Agar kita tuh bisa melanjutkan hari lainnya itu dengan pengaturan Tuhan. 使我们能够开始接下来的几天的时间，是从神的规定或者是从神的诫命当中出发。 Karena itu sabat bukan tidak melakukan apapun. 因此，安息并不是说不做任何的事情。 Karena itu bagian berikutnya, pasal berikutnya dituliskan Tuhan itu menyembuhkan orang di hari sabat. 在接下来的章节当中，写说耶稣在安息日医治别人。 Dan ketika ditegur, Tuhan justru memberikan jawaban mana yang diperbolehkan pada hari sabat. 但他们在质问神的时候，耶稣的时候，耶稣反而回答他们说：“是在安息日哪样可行呢？ Berbuat baik atau berbuat jahat. 是行善或者行恶？” Jadi Yesus bukan menjawab mana yang diperbolehkan hari sabat, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. 所以，耶稣问他们的事情是在安息日是可以做事情还是不可以做事情？ Tapi Yesus mempertanyakan mana yang diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat. 耶稣反而问他们是说是行善还是行恶？ Berbuat baik yaitu menghasilkan kehidupan, menyelamatkan nyawa orang. 就是行善的话，就是救赎别人的命； Berbuat jahat adalah meniadakan kehidupan, membunuh orang. 行恶的话，就是使别人丧失生命。 Karena itu Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu ilustrasi atau gambar. 因此我要以这样的一个事情来结尾。 Yang senior pasti tahu ini benda apa. Yang junior bertobatlah dan tanya sama senior. 一个年迈的长辈的话，可能知道这是什么东西。 Benda ini dulu dinamakan pager. 这个东西以前叫呼叫机。 Ini bukan handphone karena tidak bisa dipakai untuk telepon. 这个不是手机，因为它不能打电话。 Benda ini dibawa kemana-mana. Kadang-kadang kita cantolkan ke ikat pinggang. 这个东西我们随身携带，有时候会挂在我们的腰间。 Sehingga kantor itu bisa menghubungi kita setiap saat. 所以这个公司能够随时的找到我们。 Karena itu beberapa orang saat itu pasti mengingat kalau diberi pager dari kantor biasanya berusaha menolak. 因此，当时如果公司给他这个呼叫机的时候，他会尽量的去拒绝。
Karena itu berarti dia harus bawa ini kemana-mana dan bisa diganggu kapanpun. 意思是说，当他拿到这个呼叫机的时候，他可以随时公司可以随时找到他。 Padahal sekali lagi Bapak Ibu bagian ini itu cuman berisi teks, nggak bisa telepon langsung. 这个呼叫机它只能只能传输文字，不能打电话。 Dan saya ingat saat itu biasanya teks yang diberikan adalah telepon kantor sekarang juga. 我记得当时的话，这个呼叫机里面只传入一些说现在马上联系公司， Tapi harusnya kita bisa alasan untuk tidak langsung melakukannya. 但是我们确实有理由不马上执行。 Karena sekali lagi saat itu orang tidak kemana-mana membawa handphone dan tidak bisa alat ini untuk menelpon. 因为当时这个仪器它可以随身携带，但是不能打电话。 Jadi cukup kita alasan sulit mencari warung telepon atau telepon umum. 我们完全可以给到理由说，我们却很难找到电话亭。 Ketemu pun saya tidak punya koin jadi tidak bisa telepon kantor. 就算有的话，我也没有带硬币，我也没办法打电话。 Tapi ini saja membuat kita saat itu tuh makin sibuk dicari setiap saat. 但是在当时，就算只有这个呼叫机，我们也非常的忙碌，因为公司会随时联系我们。 Tapi Bapak Ibu, bukankah alat ini sekarang sudah berkembang begitu hebat menjadi alat seperti ini? 但是这样的一个仪器，现在已经发展的非常快，已经演变成现在的样子。 Bukan cuma berisi teks, bahkan bisa langsung dipakai untuk kita itu ditelepon oleh kantor kita langsung. 不只是能够传入简讯，也可以直接打电话被公司打。 24 jam kita itu bisa dicari. 24小时可以联系到我们， Kita bisa ditelepon kapanpun, diberikan tugas kapanpun. 随时随地可以联系我们，给我们任务。 Dan bahkan ini seolah-olah kurang cukup. 这个东西有时候反而不够。 Kita tahu keluar masukin dari tas atau kantong itu merepotkan. 我们知道这个要从包包里拿出来，是非常非常麻烦的。 Kita bukan berusaha untuk mengatur hidup kita agar seimbang. 我们不是去拼命去使我们的生命变得很平衡， Kita justru menciptakan alat ini bisa semakin praktis sehingga sekarang digantungkan ke tangan. 我们创造这个东西是为了它更加的便捷，可以戴在手腕上， Sehingga alat ini tidak lagi berfungsi hanya sebagai jam, 使这个东西它不再是看时钟的仪器， tapi kita bisa angkat telepon atau baca pesan kapanpun tanpa mengambil handphone kita. 我们可以随时随地的看简讯、接电话，而不用去接听我们的电话。 Dengan kata lain hidup kita itu akan semakin sibuk sampai kita itu kelelahan. 换句话说，我们的生命、我们的生活将更加的忙碌，甚至不知疲倦的忙碌。 Tapi Bapak Ibu kita diingatkan sahabat itu bukan karena kita kelelahan, karena hidup kita seperti ini. 但是我再次强调说，这个安息日提醒我们不是因为这样的工作或者一个这样的情况而这个疲倦。 Tapi bukankah saat ini harusnya kita tuh mengingat kita tuh sudah dibuat melangkah begitu cepat. 但是提醒我们现在的发展飞速， Karena itu kita perlu mengingat hari Sabat. 因此我们要纪念这个安息日。 Hari Sabat itu hari di mana kita tuh berhenti sejenak bukan karena kelelahan, 安息日不是意思是让我们停下来片刻，不是因为我们疲倦， tapi sama seperti Yesus itu mengatakan, datanglah padaku yang berbeban berat dan letih lesu. 就像耶稣对我们所说的，担劳苦重担的人来到我这里来。 Lalu Yesus mengatakan dalam bahasa aslinya, aku akan memberikan perhentian padamu. 然后在原句话当中，耶稣说我将使你暂停下来， Aku akan memberikan rest, perhentian padamu. 我将使你们安息。 Tapi rest itu bukan berhenti, stop. 但是这样的安息并不是停下来， Rest itu bukan stop tapi pause, itu beda. 这个停下来是暂停。 Karena itu Yesus melanjutkan perhentian yang dia maksud adalah, aku akan memberikan kuk, dan kuk yang kuberikan itu menyenangkan untuk dipikul. 耶稣接下来说，我将给你我的轭，但是这个轭它可以使你非常尽情的肩负起来。 Bapak Ibu, kalau lelah kan kita berharap kuk itu diangkat, bukan diberi kuk yang lain. 如果我们疲倦的时候，我们希望我们的这个轭是被提起来，而不是被给予其他的轭。 Tapi perhentian yang Yesus berikan adalah perhentian untuk kita itu bisa mendapat kuk yang dia berikan. 但是耶稣赐给我们的这个安息是让我们得到他所赐给我们的轭是非常更加的清醒的。 Karena Sabat itu bukan stop karena kita lelah, 所以这个安息日并不是因为疲倦而停下来， tapi pause, itu beda.
而是暂停，这是不一样的。 Bapak Ibu, kalau kita lihat film, stop langsung gambarnya gelap hitam. 如果我们看电影的时候，如果我们停止按钮的话，它就直接完全按下来。 Kecuali kita nyalakan lagi, maka gambar itu tidak akan muncul. 如果我们再次启动的话，这个画面它不会再出现。 Tapi pause itu berbeda. 但是如果暂停就不一样， Pause itu ketika kita melihat film itu adegan terlalu cepat, kita pause. 就是这个暂停的话，当我们看到这个画面的时候，我们按这个暂停键。 Dan ketika pause itu gambar itu terhenti. 当我们再按下这个暂停键，这个画面都停止。 Dan ketika gambar itu terhenti, baru kita bisa melihat dengan detail setiap peristiwa apa yang ditampilkan di gambar itu. 当我们按下这个，当这个画面停下来的时候，我们才能看清楚这个画面所要传述的一个信息或者是内容。 Itu yang Tuhan ingatkan hari Sabat yang Dia berikan. 这是神提醒我们他所赐的安息日。 Hari Sabat itu bukan hukum untuk kita perluas jadi ratusan peraturan. 安息日他赐给我们不是为了让我们去给他拓展到上百条的诫命或者是规定。 Hari Sabat agar kita semua mengingat perputaran semua aktivitas yang terlalu cepat ini. 而是来提醒我们所遵循的或者是我们所做的这些循环的事情， Yang membuat kita itu sudah terlalu sibuk. 使我们已经过于忙碌。 Kita perlu diingatkan bagi orang Kristen Sabat itu hari pertama dalam hidup kita. 我们需要被提醒，这个安息日是我们生命当中的第一天。 Jadi hari Minggu kita ke gereja itu bukan weekend, hari terakhir. 所以星期日我们来到这个教会不是最后一天。 Sehingga semangat kita datang itu saya sudah lelah bekerja, saya mau datang untuk dihibur oleh gereja. 不是说我们已经忙碌了一周的工作，我们要来到这个教会是为了得到安慰。 Karena itu banyak jemaat yang memperlakukan mimbar ini sebagai stand up comedy. 所以有很多会众会将这个讲台会看作是一个给他们安慰的，或者是给他们笑话的一个讲台。 Bahkan saya pernah diundang satu gereja dikatakan, Pak, nanti tolong jangan banyak gali ayat, banyakin humor saja. 甚至有些会众会跟我讲说，牧师等一下不要讲太多的经文，讲更多的这个幽默的笑话。 Saya cuma bilang, Pak, saya hamba Tuhan, bukan pria penghibur. 但是我只是回应他说，我是主仆，我是神的仆人，不是一个安慰者或者是一个搞笑的演员。 Sabat itu bukan hari akhir untuk melepas kepenatan kita, kita tumpahkan semua ke gereja. 安息日不是周末或者是一周当中的最后一天来释放我们一切的疲惫或者忙碌。 Bagi orang Kristen Sabat itu hari Minggu karena itu hari di mana Yesus bangkit menebus kita memberi lembaran baru. 这个安息日对基督徒来说，它是第一天，是神赐给我们全新的一天。 Sabat kita hari Minggu untuk mengingatkan Yesus sudah mulai, sekarang bagian kita. 安息日提醒我们，耶稣已经做了他的工，现在是轮到我们去做。 Dan di hari pertama ini kita diingatkan untuk kita menikmati hidup dalam pengaturan Tuhan. 在这个第一天当中，我们再次被提醒说要享受，并且活在他的规矩或者是诫命当中。 Silahkan kita mengatur strategi, mengatur bagaimana rencana kita ke depan. 我们可以自己去计划我们接下来的一个计划。 Tapi jangan lupa kita itu masuk juga di dalam pengaturan Tuhan. 但是不要忘记，我们也是仍然在神的一个诫命或者是律法当中。 Hari pertama ini kita diingatkan mulai besok bukan I don't like Monday, tapi hari besok hari di mana kita mencoba masuk dalam pengaturan Tuhan. 所以明天星期一，它并不是说我们不是说我们不喜欢第一天，而是我们要这样进入到神所规定的一天当中。 Dan itu berarti melakukan tindakan baik menjadi berkat bagi banyak orang. 因此，我们在接下来的一周当中可以行善，或者是行善可以成为别人的祝福。 Karena itu Bapak Ibu kembali kepada teguran anak saya. 因此，再次回到刚才我的孩子对我说的话， Saya cuma jawab sama dia. 我只是回答他。 Kamu bisa sekolah minggu sampai dengar kata-kata itu dari mana? 你去上主日学，但是听到这些话是从哪里来的？ Bisa ada gereja dari mana? 教会从哪里来？ Dari orang-orang yang rela melanggar Sabat demi kamu dengar firman Tuhan. 是一群甘愿去违背这个安息日，使你们能够听到， Agar kamu dengar Sabat itu bukan tidak boleh kerja. 使你知道这个安息日并不是不能工作。 Sabat itu kamu mulai giliran kalau selama ini sudah mikirin dirimu sendiri, pikirkan orang lain. 就是在安息日的话，就是提醒你说，如果你这一段时间都一直在想着自己的话，就开始去为别人着想。 Sabat itu kamu diingatkan masuk dalam pengaturan Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain.
安息日是提醒你要进入到神的一个规定当中，成为祝福。 Karena itu kita perlu menguduskan hari Sabat agar kita diingatkan tugas kita. 所以我们要洁净这个安息日，来记起我们的这个任务。 Sehingga di dalam kelelahan dan kesibukan kita tetap bisa melakukan tugas dari Tuhan. 使我们在忙碌和疲倦当中，我们能够仍然遵行神赐给我们的这个命令。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami ingin merenungkan apa yang kami dengar. 我们在天上的父，我们要思想我们刚才所聆听的话语。 Kami diingatkan Sabat itu bukan hari perhentian karena kami lelah. 我们在这边提醒，安息日并不是因为疲倦而停下来， Tapi hari perhentian untuk kami merefleksikan apa yang sudah kami lakukan dalam kesibukan kami. 而是我们去停下来，去思想我们已经所做的事情。 Apakah kami sudah berputar-putar tanpa arah menjauh dari Tuhan? 我们是否已经在一个圈圈当中，去漫无目的的去行走？ Disitulah saatnya kami diingatkan Sabat itu kami menikmati dan masuk dalam pengaturan Tuhan. 因此，这个安息日是再次提醒我们，我们要进入到你所规定的这个规定当中。 Kami hidup di dalam pengaturan Tuhan. 我们活在你的规定中。 Dan ketika kami menjumpai panggilan kami di dalam pengaturan Tuhan itu, 当我们在你的规定当中去见里面的时候， kami siap diutus untuk menjadi berkat. 我们已经预备好自己成为祝福。 Karena setiap minggu kami itu sudah berhari-hari melakukan untuk diri kami sendiri. 因为在一周当中，我们已经要好几天为自己而工作。 Setidaknya ada satu hari di mana kami itu diingatkan kami juga harus jadi berkat bagi orang lain. 至少有一天，我们在这被提醒，我们要成为祝福。 Itulah Sabat yang Tuhan ingin kami hidupi. 这是你所盼望我们所行的这个安息日。 Dan biar akhirnya kami boleh terus menjadi berkat di mana kami diingatkan kuduskan hari Sabat. 所以但愿你再次提醒我们，在安息日在安息日，我们可以在无论何时何地成为祝福。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. 我们奉靠主耶稣基督的圣名，我们祈求， Amin. 阿门。